Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Madam Rose. Hari ini kita akan sambung dengan bab pasaran persaingan sempurna dengan subtopik 6.3.4D, iaitu menerbitkan kelok penawaran firma dan pasaran PPS dalam jangka pendek. Okey, sekarang kita tengok macam mana nak terbitkan kelok penawaran firma jangka pendek. Okey, kita tahu bahawa penawaran akan wujud jika firma teruskan operasi. Bila beroperasi, barulah adanya penawaran. Okey. Dan dalam jangka masa pendek, kita tahu firma PPS akan menghadapi 3 keadaan keuntungan, iaitu untung lebih normal, untung normal dan juga untung kurang normal. Okey. Jadi, untuk keadaan untung lebih normal dan untung normal, firma memang akan teruskan operasi dan penawaran akan wujud pada keadaan di mana untung lebih normal dan untung normal. Okey. Tapi sebaliknya, jika firma mengalami untung kurang normal, ada keadaan firma akan terus dan ada keadaan firma akan berhenti. Bila firma berhenti operasi, maka keadaannya firma tidak akan membuat penawaran. Okey, jadi kita tengok jika firma menghadapi untung kurang normal, ada 3 keadaan ataupun 3 situasi yang difikirkan oleh firma, iaitu untuk terus, untuk titik tutup firma dan juga untuk berhenti operasi. Okey. Jadi jika firma yang menghadapi untung kurang normal, tetapi pada masa itu jumlah hasilnya adalah lebih besar ataupun sama dengan jumlah kos berubah, ataupun AR dia lebih besar ataupun sama dengan AVC, maka firma akan teruskan operasi. So, akan ada penawaran. Tapi jika firma hadapi untung kurang normal dan keadaannya adalah AR kurang daripada AVC, maka firma akan berhenti operasi. So, tidak adalah penawaran di pasaran. Okey. Jadi, kita tengok rajah. Berdasarkan rajah ni, kita tengok keadaan keseimbangan firma. Okey, keadaan yang pertama pada harga P3, keseimbangan berlaku pada E3. Kenapa kita kata keseimbangan? Sebab waktu tu MC sama dengan MR dan kuantitinya adalah Q3. Okey, so pada keadaan keseimbangan E3 tadi, firma menghadapi untung lebih normal sebab AR-nya adalah pada E3 lebih besar daripada AC-nya pada titik B. Okey, jadi penawaran akan wujud pada keadaan ini sebanyak Q3. Okey, kita tengok keadaan yang kedua pada harga P2. Pada harga P2, keseimbangan akan berlaku pada E2 dan kuantitinya adalah pada Q2. Okey. Dan E2 kuantiti pada Q2, kita dapati pada keadaan E2 ni, AR-nya adalah pada titik E2 dan AC juga pada titik E2. Maka firma akan dapat untung normal dan firma akan beroperasi. Penawaran akan wujud sebanyak Q2. Okey. So, seterusnya kita tengok keadaan jika harga adalah P1. Apa keadaan dia jika harga P1? Keseimbangan adalah pada E1 apabila MC sama dengan MR dan kuantitinya adalah Q1. So, kita tengok keadaan AC-nya kat mana? AC adalah pada titik C. So, kalau pada titik C, maksudnya AC adalah lebih tinggi daripada AR. Firma akan rugi. Okey, jadi firma perlu fikirkan sama ada nak terus atau tutup operasi.
kat sini dia kata firma akan teruskan operasi kerana AR pada titik E1 itu adalah lebih tinggi daripada AVC pada titik D. So, rugi tapi teruskan operasi. So, penawaran akan wujud di pasaran. Okey, keadaan yang seterusnya jika harga adalah P. Kita tengok keseimbangan berlaku pada titik E. Kuantiti pada Q. Kita cari tengok dia punya AC kat mana. AC adalah pada titik F. Maksudnya AC lebih tinggi daripada AR dan firma akan rugi. Nak terus ke nak tutup? Okey. Ini adalah titik penutupan firma sebab ia berada pada AVC sama dengan AR. Titik penutupan firma merupakan titik minimum untuk firma teruskan operasi. So, bila teruskan operasi, akan ada penawaran di sini sebanyak Q. Okey, so yang terakhir kita tengok jika keadaan harga pada P0. Keseimbangan adalah pada E0, kuantiti keseimbangan pada Q0. Kita cari dia punya AC pada titik H. Pada titik H, maksudnya rugi. Dan kita bandingkan dengan AVC. AVC pada titik G. Maksudnya AVC lebih tinggi daripada AR. Hasil tidak mampu menampung kos berubah. Jadi firma akan tutup pada keadaan P0 ni. Okey, jadi bila firma berhenti operasi, maka tidak ada penawaran pada tingkat harga P0. Okey, jadi daripada rajah ni kita tahu bahawa penawaran hanya akan wujud pada tingkat harga P sahaja. Sebab pada tingkat harga P itu adalah titik minimum AVC. Dalam keadaan rugi, firma akan teruskan operasi. Ini adalah titik minimumnya. Jika harga P0, firma dah berhenti operasi sebab jumlah hasilnya tidak mampu menampung semua kos berubah. Okey, macam mana kita nak terangkan penerbitan kelok penawaran firma jangka pendek? Okey, langkah yang pertama, kita terangkan berkenaan dengan definisi kelok penawaran firma. Okey, kelok penawaran firma merupakan bahagian kelok kos sud yang bermula daripada titik minimum kelok kos berubah purata. Okey, so yang kedua kita ceritakan berkenaan dengan rajah pembentukan kelok penawaran firma dan kita lakarkan rajah. Yang ini adalah rajah keadaan keseimbangan firma pada jangka masa pendek. Dan yang ini adalah kelok penawaran yang menghubungkan antara harga dan kuantiti. Okey, so yang pertama kita ceritakan keadaan pada harga P. Pada harga P, keseimbangannya adalah berlaku pada titik E. Apabila MC sama dengan MR pada kuantiti Q. Okey, kita tengok pada keadaan keseimbangan ini, AC adalah berada lebih tinggi daripada AR pada titik E. Tapi firma akan teruskan operasi sebab AVC-nya pada titik E adalah sama dengan AR. Dan pada masa tersebut, AVC adalah minimum. Okay, sebab tu dia kata merupakan bahagian kelok kos sud yang bermula dari titik minimum kelok kos berubah purata. Okey, pada keadaan harga P keseimbangan pada E, firma rugi tapi firma teruskan operasi sebab AVC adalah sama dengan AR. Dan ini merupakan titik minimum untuk firma teruskan operasi. Okey, jadi pada harga P akan wujudlah penawaran pada titik E sebanyak Q. Harga P penawaran ada dapat satu titik pada titik E ni, kuantitinya adalah Q. Okey, keadaan yang kedua kita terangkan berkenaan jika harga pada P1 keseimbangan adalah pada E1 dan kuantiti adalah pada Q1. Pada E1 kita tengok AC
adalah lebih tinggi daripada AR dan firma masih lagi rugi. Tapi pada masa ini AR-nya adalah lebih tinggi daripada AVC kat sini. AR pada E1 lebih tinggi daripada AVC kat sini. Firma masih teruskan operasi walaupun rugi. Jadi penawaran akan adalah sebanyak Q1. Okey, jadi kita dapat lagi satu titik pada harga P1 itu adalah pada titik E1 dan penawarannya ataupun kuantitinya adalah Q1. Okey, kita ambil satu lagi harga pada P2, keseimbangannya adalah pada E2 dan kuantitinya adalah pada Q2. Okey, pada E2 ni AC pada E2 dan AR juga adalah pada E2. Jadi firma ini mendapat untung normal. Untung normal juga firma teruskan operasi dan adalah penawarannya sebanyak Q2. Okey, jadi pada harga P2 akan dapat lagi satu titik E2 tu dan kuantitinya adalah Q2. Okey. Jadi kalau selepas pada ini pun kalau kata ada satu lagi harga kat sini, firma akan teruskan operasi sebab bila dah harga tinggi daripada P2 ni, firma dah dapat untung lebih normal dan memang firma akan teruskan operasi dan penawaran akan wujud. Okey, jadi untuk dapatkan kelok penawaran, so kita sambungkan titik-titik E, E1 dan E2, maka kita dapatlah kelok penawaran firma PPS dalam jangka masa pendek yang bercerun positif, yang menunjukkan bahawa semakin tinggi harga, semakin banyaklah kuantiti yang ditawarkan. Okey, jadi kelok penawaran firma PPS ini adalah merupakan kelok MC ini, kelok MC yang berada di atas titik minimum AVC, yang bermula daripada titik minimum AVC kat sini. Sebab keseimbangannya pada masa MC sama dengan MR. So kat sini satu titik, kat sini satu titik, kat sini satu titik dan seterusnya. Okey, itu adalah kelok penawaran firma PPS dalam jangka masa pendek. Okey, kelok penawaran pasaran jangka masa pendek, kita tahu bahawa penawaran pasaran diperolehi dengan menyambungkan secara mendata penawaran untuk semua firma dalam pasaran pada pelbagai tingkat harga. Okey, contoh ada dua firma, firma A dan firma B. Untuk harga 2, firma A tawarkan sebanyak 10 keluaran. Firma B tawarkan sebanyak 10 keluaran. So, untuk pasaran pada harga 2, kita akan dapat 20 unit keluaran yang ditawarkan di pasaran. Okey, kalau harga 4, firma A tawarkan sebanyak 15. Firma B tawarkan sebanyak 20. Jadi untuk pasaran, kita jumlahkan firma A dengan firma B penawarannya. So 15 tambah dengan 20 untuk pasaran, kita akan dapat 35. So kita sambungkan, kita akan dapatlah kelok penawaran pasaran yang juga mencerun ke atas dari kiri ke kanan, yang menunjukkan hubungan positif antara harga dan kuantiti, dan keloknya adalah lebih landai berbanding dengan kelok penawaran firma A dan firma B. Okey, sekian saja untuk kali ini. Nanti kita akan sambung ke tajuk yang seterusnya di video yang lain. Okey, sekian. Terima kasih.